Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Nur Hatimah binti Muhammad selaku pensyarah ELMK 3023 Teori Etika Moral. Saya Muhammad Zaim bin Azmi bersama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Baihaqi bin Arifin akan membentangkan tajuk kita pada hari ini iaitu teori deontologi. Apakah itu teori deontologi? Teori deontologi berasal dari perkataan Yunani iaitu dion yang bermaksud yang diharuskan atau diwajibkan. Teori ini menegaskan bahawa betul atau salahnya sesuatu tindakan itu tidak berdasarkan atau ditentukan oleh akibat-akibat tindakan tersebut. Seterusnya kita pergi pula kepada pengenalan kepada teori deontologi. Teori deontologi terdiri daripada pelbagai jenis pandangan yang berbeza. Teori deontologi ini juga menafikan atau menolak apa yang diperakui oleh teori teleologi. Teori deontologi menegaskan bahawa ada pertimbangan dan fakta lain bernilai intrinsik yang menyebabkan sesuatu perlakuan atau peraturan itu patut, baik, benar dan diwajibkan. Seterusnya, teori deontologi juga menekankan sifat perlakuan atau ciri peraturan itu sendiri. Kita boleh mengambil contoh sebagai contohnya kenyataan atau fakta bahawa peraturan itu adil. Perlakuan itu berpegang kepada janji dan seumpamanya. Seterusnya, terdapat beberapa jenis teori deontologi seperti teori deontologi lakuan yang disebut juga sebagai eksistensialisme. Teori eksistensialisme ini juga dikenali sebagai etika situasi, di mana ianya menetapkan bahawa semua pertimbangan dan keputusan moral hendaklah bersifat khusus. Ia juga digambarkan seperti seseorang yang perlu membuat sesuatu di dalam keadaan atau situasi tertentu tanpa merujuk mana-mana peraturan. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Baihaqi bin Arifin untuk menyambung pembentangan. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang teori eksistensialisme. Pengenalan kepada eksistensialisme. Yang pertama, eksistensialisme berasal daripada perkataan eksisten yang bermaksud wujud atau ada. Yang kedua, eksistensialisme bermaksud kebebasan moral bertindak tanpa amanah, paksaan dan larangan, iaitu merangkumi aspek kebebasan seperti kebebasan jasmani, kehendak dan moral. Prinsip eksistensialisme dipelopori oleh Jean-Paul Sartre. Seterusnya, penerangan eksistensialisme. Yang pertama, eksistensialisme melemahkan peraturan tradisional dan mutlak yang berfungsi sebagai panduan moral. Bagi eksistensialisme, kemoralan adalah kebebasan andaian. Eksistensialisme juga dikaitkan dengan pilihan moral iaitu first hand choice. First hand choice bermaksud membuat pilihan dari akal rasional berdasarkan kepada sesuatu keputusan moral yang sentiasa berubah-ubah. Seterusnya, menurut Sartre lagi, beliau mengatakan jika individu mematuhi peraturan masyarakat secara membuta tuli, dia mempunyai pandangan mitologi yang menjejaskan kebebasannya. Mitos ini mesti dihapuskan dari alam kemoralan. Dalam eksistensialisme juga, tidak dapat dinafikan bahawa individu tidak dapat membuat apa-apa terhadap hakikat dia telah lahir, bagaimana dia telah lahir, dalam abad berapa dia telah lahir, siapa ibu bapa mereka dan lain-lain. Tetapi dia boleh menentukan bagaimana dia hendak meneruskan hidup. Sebagai contohnya, seseorang individu itu tidak dilahirkan terus untuk menjadi seorang guru, tetapi ia merupakan pilihan mereka sendiri untuk menjadi guru atau mencuburi apa-apa bidang yang mereka minati. Begitu juga dengan pelaksanaan tindakan orang lain oleh seseorang yang dirasakan yakin dan betul untuk dilaksanakan. Aspek ini mementingkan kebebasan individu untuk memilih tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.
Seterusnya, dalam eksistensialisme juga, individu mesti bertanggungjawab terhadap pertimbangan dan tingkah laku moralnya sendiri. Aspek ini sama dengan pandangan Heidegger yang memperkenalkan konsep kewujudan yang sah. Kewujudan ini merujuk kepada individu untuk membuat pilihan dan keputusan moral yang tulen dan tidak membenarkan dirinya dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan orang lain dalam membuat pilihan dan keputusan moral. Apabila individu itu membenarkan orang lain membuat pilihan moral untuk dirinya, maka dia dianggap sudah berada dalam kewujudan yang tidak sah. Seterusnya, terdapat 3 bentuk kebebasan. Golongan eksistensialisme menitik beratkan kebebasan iaitu freedom of choice dalam situasi yang mereka ada. Terdapat 3 kebebasan yang mereka ada. Yang pertama dikenali sebagai kebebasan jasmani. Yang kedua, kebebasan kehendak. Dan yang ketiga adalah kebebasan moral. Mengikut eksistensialisme, seseorang itu merasakan kewajipannya bukan sesuatu yang dipaksa dari luar, tetapi sesuatu yang dikehendaki oleh dirinya sendiri. Dengan menjauhi semua prinsip dan peraturan moral, individu mesti menggunakan kebebasan untuk mendapatkan fakta yang betul berhubung dengan situasi yang dihadapinya, iaitu menilai secara teliti situasi berkenaan, kemudian membuat pilihan dan keputusan moralnya sendiri. Kritikan terhadap eksistensialisme. Yang pertama, teori ini mendapat kecaman apabila membelakangkan peraturan yang ada dalam masyarakat seperti undang-undang, hukum, adat dan sebagainya. Tanpa peraturan, manusia akan hilang panduan. Yang kedua, tiada panduan. Kelakuan itu bermoral atau tidak berpandukan individu. Tiada keseragaman dan penilaian yang dibuat itu tidak pasti benar ataupun salah. Itu sahaja pembentangan daripada saya dan Zaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.